Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. Kemudian tafsirah yang berikutnya. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. Ini soalan nombor 2 kan. Soalan pertama tanya tentang nasab. Soalan yang kedua tanya tentang adakah sesiapa pernah menyebut perkataan ini, yakni pernah dakwa nubuwah. Adakah sesiapa pernah dakwa kenabian sebelum baginda? Ini tafsirah Maharaja Heraklius. Tafsirah maknanya komentar Maharaja Heraklius terhadap soalan yang kedua. Apa komentarnya? Qultu fi nafsi, aku kata dalam hatiku, lau kana ahadun, jika ada sesiapa yang mendakwa kenabian sebelum baginda, la qultu, nescaya aku akan kata. Qultu yang kedua ni qultu ala lisani. Qultu yang pertama qultu fi nafsi. Qultu yang kedua ni ai qultu ala lisani, aku akan kata dengan lidahku. Dua qultu itu ada kan, satu qaul kalam nafsi, satu lagi kalam lafzi. Satu yang pertama tu kalam nafsi, kata dalam hati. Aku kata dalam hatiku, kalaulah ada orang sebelum ni dakwa kenabian. Sebab apa? Selepas baginda Isa AS hampir 600 tahun tak ada sesiapa dakwa kenabian. Hampir 600 tahun selepas baginda Isa AS tak ada sesiapa dakwa kenabian. Selepas tu berbeza, selepas baginda menzahirkan kenabian, ramai pula yang mengaku nabi, mudda'in nubuwah, mengaku nabi, yakni nabi palsu lah. Ramai pula selepas nabi ni, Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Ansi, Sajah, Tulaihah al-Asadi dan seumpamanya nama-nama yang seumpama ni muncul sebagai nabi palsu. Maknanya apa? Maknanya mereka meniru. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan peniru, sebab 600 tahun selepas baginda Isa AS tak ada siapa pun dakwa kenabian. Ada beza kan antara naqil makna orang yang tiru, naqilun dengan mujtahidun. Mujtahid ni orang yang
bukan tiru, tetapi orang yang asal dalam sesuatu idea, dia dipanggil istilah mujtahid. Nakil ni idea dia tu bukan asal, idea tu idea ciplak, tiru orang punya, itu dia panggil nakil. Jadi ada beza kan. Maharaja Heraklius bagi komentar, kalaulah ada sesiapa dakwa kenabian selepas baginda, kalau ada sesiapa dakwa kenabian sebelum baginda, sebelum Nabi SAW dakwa, aku akan kata bahawa Nabi ni tiru. Nabi tiru orang tu. Tapi oleh kerana tak ada, maka Nabi ni bukan tiru lah. Bahkan sebaliknya merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu dia punya tafsirah tu. Maharaja Heraklius punya tafsirah, komentar, faqultu ay fi nafsi law kana ahadun qala hadzal qawla qablahu ay qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablahu. Dan saya akan kata bahawa baginda Nabi Muhammad ni seorang lelaki yang meniru kata-kata yang pernah diucap sebelumnya. Kalau ikut tafsirah ni, tak ikut susunan. Tafsirah makna komentar yang Maharaja Heraklius buat ni tak ikut susunan Q&A. Q&A maksudnya apa? Question and answer, soal jawab. Kan sebelum komentar ada soal jawab kan antara Maharaja Heraklius dengan Abu Sufyan. Kalau ikut 11 soalan semua tu. Kalau ikut susunan dia tu, susunan soal jawab, tafsirah tidak ikut susunan soal jawab. Bahkan berlaku taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir. Maknanya tafsirah sepatutnya, contohnya tafsirah sepatutnya nombor 5 misalnya, tapi tafsirah tu ada pada kedudukan yang keempat misalnya. Jadi berlaku taqdim wa ta'khir. Satu. Yang kedua, soal jawab nombor 10 dan nombor 11 tidak ada sebarang tafsirah daripada Maharaja Heraklius untuk soal jawab nombor 10 dan nombor 11. Untuk soal jawab nombor 10 dan nombor 11, itu tidak ada tafsirah. Kan? Nombor 10 dan nombor 11. Tidak ada tafsirah. Satunya, nombor 10 apa soalannya? Peperangan antara Abu Sufyan dengan Nabi. Itu tak ada tafsirah. Dan yang ke-11, apakah yang baginda suruh? Baginda suruh, apakah yang baginda suruh? Baginda suruh supaya mentauhidkan Allah, suruh salah, suruh cakap benar. Itu juga tidak ada tafsirah daripada Maharaja Heraklius. Jadi sebenarnya ini berlaku tasarruf rawi. Tasarruf ni apa? Perawi punya dia punya apa? Tasarrufnya boleh tindakan ataupun pengubahsuaian oleh perawi. Perawi membuat sesuatu tindakan tasarruf terhadap catatan hadis ni. Itu yang jadi susunan dia tak sama. Susunan antara QA soal jawab dengan tafsirah tu susunannya tak sama, dah lari susunan, dan ada tafsirah, ada soalan, ada soal jawab yang tidak mempunyai tafsirah, yang tidak punya tafsirah. Itu disebabkan tasarruf ar-ruwat ataupun tasarruf rawi. Tetapi kalau kita tengok dalam Kitabul Jihad, riwayat yang sama,
Di sini kan kitab Badul Wahyi kan. Dalam Kitabul Jihad riwayat ni disebut dengan sempurna. Di sana dalam Kitabul Jihad tafsirah dibuat mengikut susunan QA, mengikut susunan soal jawab. Faham tak QA? QA, Umair. Faham ah? Oh, anda faham English. Oh, hebat ni, belajar Arab, English pun faham. QA ni question and answer. Question mana soal jawab. Biasakan selepas soal jawab ada komentar kan, ada tafsirah. Jadi di sana susunannya tepat. Disebut dengan penuh riwayat ni dalam Kitabul Jihad, anda boleh tengok. Dalam kitab Sahih Bukhari juga dekat Kitabul Jihad. Apa ni, dia punya disebut dengan sempurna dan tafsirah pun ikut susunan sebagaimana susunan QA. Soalan yang berikutnya ataupun komentar terhadap soalan berikutnya, wa sa'altuka hal kana min abaihi min malikin, adakah mana-mana baginda punya moyang raja? Fadzakarta Allah, kamu jawab bahawa tiada. Qultu, aku kata, yakni Maharaja Heraklius, falau kana min abaihi min malikin, kalau ada di kalangan nenek moyang baginda, bapa, toki, nenek moyang baginda, raja, qultu, aku akan kata, rajulun yatlubu mulka abihi, orang ni orang yang nak dapatkan balik daulat nenek moyangnya, kerajaan nenek moyangnya, kuasa yang ada pada nenek moyangnya dulu yang hilang, sekarang dia nak dapatkan balik kuasa itu. Biasanya gitu kan, satu orang yang datuk dia ke dulu, moyang dia dulu pernah jadi raja, dengan sesuatu kehendak Allah Ta'ala hilang kerajaan itu sebab Allah. Semuanya di tangan Allah Ta'ala. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Di tangan Allah segala urusan, dulu dan kini dan seterusnya. Tu'til mulka man tasha', Allah Ta'ala beri kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan Allah cabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Allah kehendaki. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi biasanya gitu, orang yang mana bapa dia dulu ataupun moyang dia dulu pernah yang menguasai sesuatu pemerintahan, setelah hilang maka anak cucu cicit dia datang kemudian ni cuba dapatkan balik. Itu satu yang biasa berlaku tu, cuba dapatkan balik. Sebab tu timbul hari ni kan, ada orang dia mendakwa dia keturunan daripada sekian-sekian raja, dia ada hak untuk memberi pingat kebesaran, pangkat datuk dan sebagainya kepada sesiapa yang dia nak bagi. Jadi itu berlaku gitu, di mana-mana berlaku. Sama ada sah tak sah itu kemudian cerita. Dakwaan tu berlaku. Nabi SAW, oleh kerana tak ada di kalangan nenek moyang baginda Nabi ni, kita dah sebut semalam kan, melalui jalur Nabi Ismail, tak ada. Yang jalur Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, itu lain cerita. Sebab itu moyang yang jauh kan. Adapun moyang dekat, itu tidak ada. Kalau kita tengok kepada tafsirah ni, komentar, yang nombor 2 dan nombor 3 ni, Maharaja Heraklius guna perkataan qultu. Qultu mana pendapat dia. Qultu, aku punya pandangan, aku punya pendapat. Untuk dua perkara kan dia guna qultu.
semasa beri tafsirah terhadap soalan nombor 2 dan nombor 3. Soalan nombor 2 dan nombor 3. Maharaja Heraklius guna qultu. Soalan nombor 2 tentang apa? Soalan nombor 2, adakah sesiapa yang pernah dakwa kenabian sebelum baginda? Itu soalan nombor 2. Soalan nombor 3, adakah di kalangan moyang Nabi merupakan raja? Ini soalan nombor 3. Untuk 2 ni, masa beri tafsirah, Heraklius guna qultu. Bermakna tafsirah tu daripada pendapat dia. Daripada pandangan dia. Pendapat dia lah. Berbeza yang tafsirah yang berikutnya lebih kepada kefahaman daripada kitab terdahulu. Sebab Heraklius ni ahlul kitab. Kefahaman dia tu dia ambil daripada kitab yang terdahulu. Dia baca Injil, dia baca kitab-kitab terdahulu. Jadi tafsirah yang selain nombor 2, nombor 3 ni lebih bersifat apa? Kefahaman yang diambil daripada kitab yang terdahulu. Sedangkan nombor 2, nombor 3 ni adalah merupakan kefahaman dia sendiri. Hasil pemikiran dia sendiri. Sebab tu dia guna qultu tu. Qultu ni merupakan hasil pemikiran dia sendiri. Kemudian tafsirah yang berikutnya. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib. Aku tanya kamu, adakah kamu menuduh baginda berdusta sebelum baginda mendakwa kenabian? Kamu kata tak ada. Kami tak ada tuduh. Sebaliknya kami menganggap baginda al-amin, orang yang sangat amanah. Apa tafsirahnya? Faqad a'rifu. Faqad a'rifu. Nak terjemah macam mana ni qad a'rifu ni? Cuba siapa? Inam. Cuba terjemah Inam. Qad a'rifu. Ya. Inam. Cuba terjemah. Ya. Sesungguhnya. Macam mana sesungguhnya? Qad masuk pada fi'il mudhari'. Boleh terjemah sesungguhnya? Yang sesungguhnya ni qad masuk pada fi'il madhi. Ini qad masuk pada fi'il mudhari' ni. Qad a'rifu. Macam mana boleh terjemah sesungguhnya? Kadang-kadang. Kadang-kadang apa? Saat ni kata sesungguhnya ni kadang-kadang pula. Yang mana satu? Qad ni litakid ke? Sesungguhnya ke? Qad litaqlil. Kadang-kadang. Yang mana satu? Maksudnya sesuai litakid. Qad litakid. Habis tu hantar kata kadang-kadang kenapa? Sesuai untuk litakid sini. Yalah sesuai takkid. Kenapa hantar kata kadang-kadang? Sesungguhnya. Tadi kata kadang-kadang. Ni sesungguhnya pula. Yang mana satu? Jawapannya gini. Kadang-kadang qad bermakna sesungguhnya. Okey? Qad ni kadang-kadang bermakna sesungguhnya. Qad yang masuk pada fi'il mudhari' kadang-kadang bermakna sesungguhnya. Jadi betul dah hantar jawab tu. Cuma hantar tak boleh nak explain dia. Tak boleh nak gabung antara dua jawapan tu. Jadi kesimpulan dia apa? Qad yang masuk pada fi'il mudhari' kaedah aghlabiyahnya ialah litaqlil. Kaedah kebanyakannya adalah untuk taklil. Qad yang masuk pada fi'il mudhari' kaedah aghlabiyah ni, bukan kaedah kulliyah. Kaedah kebanyakannya adalah untuk taklil, jadi menyatakan kadang-kadang. Tetapi bila mana dia itu kaedah aghlabiyah, maka ada takhalluf. Kadang-kadang digunakan untuk takkid.
Kebanyakannya untuk taklil, kadang-kadang untuk takkid. Boleh faham? Sebab dia kaedah aghlabiyah, bukan kaedah kuliah. Kaedah kebanyakan. Bila kebanyakan ada takhalluf. Yang takhalluf tu, yang kita kata kadang-kadang tu. Yang takhalluf tu kan. Takhalluf maknanya berlaku percanggahan dengan kaedah. Kaedah asalnya qad masuk pada fa'il mudhari' untuk taklil. Taklil makna kadang-kadang. Tetapi kadang-kadang digunakan untuk takkid. Okay. Kebanyakannya untuk taklil, kadang-kadang untuk takkid. Kerana kadang-kadang untuk takkid itu kita terjemah qad dengan makna sesungguhnya. Contoh dalam Al-Quran apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara, sesungguhnya kami lihat, wahai Nabi. Sesungguhnya kami sedang melihat, wahai Nabi. Bukan kadang-kadang kami melihat. Sesungguhnya kami sedang melihat, wahai Nabi. Kami sedang memerhati. Qad nara taqalluba wajhika, bahawa muka kamu, wahai Nabi, berulang kali mendongak ke langit, menanti turunnya wahyu peralihan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Oleh yang demikian kami akan alih kiblat solat kamu, kiblat sembahyang kamu ke arah kiblat yang kamu senangi. Boleh faham? Jadi qad yang masuk pada fa'il mudhari', kaedah aghlabiyahnya, kaedah kebanyakannya untuk menyatakan taklil. Tetapi kadang-kadang digunakan untuk takkid. Boleh faham? Bila guna untuk takkid tu, maka kadang-kadang dia diterjemah dengan makna sesungguhnya. Kadang-kadang diterjemah dengan sesungguhnya. Dan banyaknya diterjemah dengan kadang-kadang diterjemah dengan makna sesungguhnya. Qad nara tu. Kadang-kadang diterjemah dengan makna sesungguhnya. Walaupun kebanyakannya diterjemah dengan kadang-kadang. Pelik tak? Macam teka-teki sikit. Tapi itulah hakikat dia. Faham semua? Umair faham? Yang lain-lain? Zakaria? Faham semua? Amirul Syafiq? Semua faham? Faham? Alhamdulillah. Faqad arifu, maka sesungguhnya aku ketahui, kata Maharaja Heraklius, annahu lam yakun liyadharal kadhiba, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan perbuatan dusta, berdusta terhadap manusia, lalu wa yakdhibu ala Allah, lalu berdusta terhadap Allah. Itu tak mungkin berlaku begitu. Orang yang mana dalam berhubungan dengan sesama makhluk ini punya ihtiyat, punya berteliti, tak pernah berdusta, sehingga orang kata dia al-amin, manakala mungkin dia tidak berteliti dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia mendakwa kenabian yang palsu. Itu tak mungkin begitu. Boleh faham? Logika yang Heraklius bagi ni, satu orang yang mana dia dengan manusia tak cakap tipu, sehingga orang tidak mengesyaki pun dia tipu, tak pernah menuduh pun dia menipu, punya dia amanahnya dia, bertelitinya dia dalam hubungan, dalam muamalahnya sesama manusia. Bagaimana mungkin dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berteliti? Itu tidak logik begitu tu. Tidak berteliti sehingga dia tipu, dia mendakwa kenabian, walhal dia tidak dilantik oleh Allah Ta'ala pun menipu terhadap Allah, tak mungkin begitu. Sebab apa para Nabi ini Maharaja Heraklius fahami daripada kitab-kitab terdahulu bahawa mereka ni akan ditanya.
Quran pun sebut begitu. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kami akan tanya ni, umat yang mana dihantar Rasul kepada mereka, kami akan tanya di akhirat nanti bagaimana kamu menerima dakwah Nabi ini. Macam kaum Nabi Nuh kan akan ditanya di akhirat nanti. Nabi Nuh dah buat dakwah di kalangan kamu alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kecuali 50. 1000 tolak 50. Berapa jadi? 950 tahun. Baginda Nuh AS buat dakwah menyeru kamu kepada Allah. Bagaimana penerimaan kamu? Ini akan ditanya ni. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim. Senya kami pasti akan tanya umat yang mana dihantar Rasul kepada mereka. Dan walanas'alannal mursalin. Kami juga pasti akan tanya para Rasul. Nabi Nuh pun ditanya. Sebab tu bila diminta penyaksian kan, Nabi Nuh kata ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku mengajak kaum aku malam siang hampir 1000 tahun. Mana saksi? Umat Nabi Nuh sendiri mereka mengingkari. Mereka mengingkari bahawa mereka ni menjadi saksi terhadap dakwah Nabi Nuh AS. Sebab kalau mereka akur mengakui penyaksian, mereka akan kena. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka mengingkari. Kami tak menyaksikan pun Nabi Nuh AS buat dakwah. Akhirnya umat Nabi Muhammad kita ni akan dipanggil untuk jadi saksi untuk baginda Nuh AS. Berdasarkan tasrih Al-Qurani, at-tasrih Al-Qurani, berdasarkan tasrih Al-Quran, cerita dalam Quran ada surah Nuh, cerita dakwah Nabi Nuh AS dan sebagainya. Kita umat Nabi SAW akan beri penyaksian bagi pihak Nabi Nuh AS, menyatakan baginda Nuh telah buat dakwah. Akan ditanya. Nabi Isa pernah ditanya, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah tanya Nabi Isa AS, hai Isa, betul ke kamu ada kata kepada orang, kata kepada umat kamu, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ambil jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah, betul ke? Nabi Isa mengingkari. Maknanya para nabi yang dihantar ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah begitu juga. Para nabi semuanya mengetahui mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perutusan yang dikurniakan kepada mereka, risalah kenabian yang diberi kepada mereka. Adakah mereka telah amanah dalam, telah tunai amanah dalam kenabian itu, kerasulan itu. Sebab tu tak mungkin Nabi ni dengan manusia tidak berdusta, nanti depan Allah akan berdusta, itu tak mungkin. Kemudian tafsirah yang berikutnya. Wa sa'altuka asyrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhum. Yang ikut Nabi ni golongan bangsawan ke golongan du'afa? Kamu kata an du'afa'ahum. Fazakarta anna du'afa'ahum. Dua wajah boleh baca. Anna du'afa'ahum, anna apa tu? An ada dua kan, an mukhaffafah lagi, an muthaqqalah. Kalau baca muthaqqalah, anna du'afa'ahum, du'afa jadi isim. Anna du'afa jadi isim anna. Fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu. Kamu menyatakan bahawa golongan lemah lah yang mengikuti Nabi. Kalau bacaan jadi an tafsiriyah. Fadzakarta an du'afa'uhum. An du'afa'uhum. Du'afa jadi mubtada. An tu an tafsiriyah. Du'afa'uhum ittaba'uhu wa hum atba'ur rusul. Dan mereka yang inilah biasanya merupakan pengikut Nabi. Ini Heraklius sebut ni berdasarkan
secara umumnya pada permulaan dua perkara kena ambil. Satu, secara umumnya yang ikut Nabi ni ialah du'afa. Secara umumnya ada juga golongan khawas macam Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Hamzah dan lain-lain. Ada lagi, ada Sayyidina Uthman. Ada juga golongan khawas, tapi secara umumnya yang ikut ni adalah du'afa. Satu, secara umumnya. Yang kedua, ibtidaan, kena mengambil kepada permulaan. Sebab pada akhirnya semua, boleh dikatakan semua asyrafun nas telah mengikuti Nabi. Ini cerita pada permulaan. Pada akhirnya kan semua Abu Sufyan, semua Khalid bin Walid, semua sahabat tu yang Quran kata idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu pada mereka akhir itu. Yang berikutnya, wa sa'altuka ayazidun am yanqusun. Aku tanya, adakah mereka ni bertambah ataupun tidak? Jawapannya ialah mereka bertambah. Kita dah sebut semalam, ini salah satu janji Allah kepada Nabi. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Iman ni dia akan makin sempurna, bertambah sehingga dia sehingga la yabqa baitu madarin wala baitu hajarin illa adkhalahu Allahu al-Islam bi'izzi azizin au bi dhulli dhalilin. Tidak ada batu rumah daripada tanah, segala bentuk rumah, melainkan semuanya Islam. Allah akan masukkan Islam ke rumah itu. Bi'izzi azizin au sama ada dengan apa, keengganan, izmat, keengganan orang-orang yang berkuasa, dia tak mau, ataupun dengan kerelaan orang-orang yang rendah. Orang yang ada kuasa, orang yang ada ikhtiar, ada kuasa membuat keputusan ni, kadang-kadang dia enggan atas sesuatu perkara. Walaupun dia enggan, Allah akan masukkan juga Islam. Dan orang yang tiada kuasa membuat pilihan ni, dengan kerelaan dia pun Islam akan masuk juga ke rumah. Itu akan berlaku tu. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi fa dzakarta. Tak ada mereka yang murtad dengan sebab membenci Islam. Tak ada. Kalau murtad dengan sebab lain-lain, itu lain cerita. Murtad dengan sebab nak pangkat, murtad dengan sebab ketamakan terhadap kekayaan, itu lain cerita. Tapi yang tak berlakunya murtad kerana membenci ajaran, mencemu ataupun jemu terhadap ajaran Islam, itu tidak berlaku. Apa tafsirah Heraklius bagi? Wa kadzalikal iman. Demikianlah difahami daripada kitab-kitab terdahulu, umat-umat terdahulu yang beriman pada nabi-nabi terdahulu. Bila iman sudah masuk dalam hati mereka, maka iman itu tidak keluar lagi, walaupun dibunuh. Saharatu Bani Israel berapa ribu dibunuh oleh Fir'aun. Setelah mereka beriman pada Nabi Musa, mereka kata apa? Lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad. Lan nu'thiraka, kami tidak akan mengutamakan kamu. Kami, wahai Fir'aun, kami tidak akan melebihkan kamu, wahai Fir'aun, mengatasi kebenaran, bayyinah, bukti yang datang kepada kami. Walladhi fatarana, demi zat yang cipta kami. Siap bersumpah lagi kan? Saharatu Bani Israel bersumpah. Faqdi, buatlah keputusan, apa kamu lupa, buatlah, kami tak kisah. Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Kamu buat keputusan sekadar dalam kehidupan dunia ni saja. Di akhirat kamu tak boleh buat keputusan pun. Bahkan di akhirat kalau kami minta tolong pun kamu tak boleh tolong. Kan di akhirat kan bila golongan du'afa ni minta tolong,
ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Golongan pemimpin mereka akan berlepas diri daripada golongan pengikut. Wa idza tahajjuna fin nari fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnun 'anna nasiban minan nar. Mereka berhujah, berdebat, berbalah-balah di dalam neraka. Fa yaqulu ad-du'afa, golongan pengikut akan kata lil ladzina istakbaru, kepada golongan pemimpin. Fa yaqulu ad-du'afa lil ladzina inna kunna lakum tab'a, kami dulu ikut kamu di dunia, kami pengikut kamu, followers kamu, kami followers, pengikut kamu. Fa hal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar, kamu boleh ke bantu kami sikit-sikit, tak banyak pun sikit, untuk menyelamatkan kami daripada azab neraka? Tak boleh. Golongan pemimpin yang akan berlepas diri. Jadi sebab tu Saharat Bani Israel kata kepada Firaun, buatlah apa kamu buat, kami tak ikut kamu. Kamu boleh buat keputusan pun sekadar di dunia saja. Di akhirat kamu tak boleh bantu kami. Jadi begitu juga di sini kata Heraklius, iman ni bila sudah basyashah, keseronokan. Basyashah ni asalnya apa? Asalnya kegembiraan ketika terima tetamu. Tetamu datang rumah kita, kita gembira, kita sambut, kita jamu, kita layan. Kita bawa keluar biskut raya segala macam. Hari raya je terima dah, hari lain tutup pintu. Itu basyashah tu, gembira kerana menerima tetamu. Kegembiraan tu bila dia sudah masuk dalam hati, bercampur bau dengan hati, dia tak akan keluar lagi. Kegembiraan iman. Ada dua wajah sini ya. Satunya dua riwayat ni. Satunya basyashatu jadi fa'il bagi tu khalitu. Al-quluba maf'ul. Boleh faham? Yang kedua, yukhalitu. Yukhalitu basyashatal qulubi. Yukhalitu, dalam yukhalitu dhamir balik kepada iman. Ketika mana iman itu bercampur dengan basyashatal. Basyashatal jadi maf'ulun bih. Boleh? Basyashatal qulub, iman bercampur dengan kegembiraan hati. Jadi dua wajah boleh baca di situ, dua riwayat ada di situ. Satu tu khalitu basyashatuhu al-quluba. Yang kedua yukhalitu, bukan bitak biliat. Yang kedua boleh bila yukhalitu, iman bercampur dengan basyashatal qulubi, kegembiraan hati. Maka iman itu tidak akan keluar lagi. InsyaAllah kita break setakat ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.